Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tan Sri Yang Di-Pertua, ramai ahli-ahli yang berhormat tadi menyentuh tentang cabaran kenaikan kos sara hidup yang sedang dihadapi rakyat. Apabila 60% sumber keperluan makanan negara diimport, kejatuhan nilai ringgit merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kenaikan kos barang keperluan rakyat. Walaupun ada dalam kalangan pemimpin kerajaan cuba memperkecilkan kesan kejatuhan nilai ringgit kepada rakyat, hakikatnya apabila ringgit jatuh, kos bahan keperluan makanan yang diimport meningkat dan harganya di pasaran akan menjadi semakin mahal. Pada 11 Mac 2024, Menteri Kewangan kedua menyatakan bahawa syarikat GLC dan GLIC telah membawa masuk dana mereka dari luar negara sebagai langkah untuk mengukuhkan nilai ringgit. Kita tahu antara GLIC yang punya dana yang besar adalah KWSP, PNB dan Kuok. Menurut beliau, saya petik, kita telah nampak hasil usaha bersama BNM, GLC dan GLIC dalam 1.5 minggu ini ringgit telah pun mengukuh. Kalau ikut garis masa yang diberi oleh Menteri, iaitu 1.5 minggu dari 11 Mac, maknanya dana daripada GLC dan GLIC telah digunakan untuk menyokong nilai ringgit bermula sekitar 29 Februari 2024. Nilai ringgit merudum ke paras terendah pada 20 Februari 2024. Pada 28 Februari 2024, ringgit berada pada kadar RM4.72 untuk setiap dolar Amerika. Paras setinggi ringgit di sepanjang tempoh dana daripada GLC dan GLIC dibawa masuk dari luar negara ialah RM4.68 pada 12 Mac 2024. Selepas itu ringgit mula jatuh semula. Hari ini ringgit jatuh kepada RM4.73 berbanding $1 Amerika. Soalan saya, berapakah dana dari setiap GLC dan GLIC yang telah dibawa masuk untuk menyokong nilai ringgit bermula daripada 20 Februari 2024 sehingga ke hari ini? Soalan kedua, berapa lamakah kerajaan akan menggunakan pendekatan ini untuk menyokong nilai ringgit? Seterusnya, secara spesifik, saya ingin menyentuh tentang penggunaan dana KWSP untuk menyokong nilai ringgit. Pada akhir Disember 2023, 62% daripada keseluruhan nilai pelaburan KWSP adalah pelaburan dalam negara dan baki 38% adalah pelaburan luar negara. Walaupun pelaburan luar negara cuma 38% daripada keseluruhan pelaburan KWSP, tetapi pelaburan ini menjana 53% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan KWSP. Maknanya, prestasi pelaburan luar negara telah banyak membantu KWSP untuk membayar dividen yang lebih tinggi kepada pencarum. Maka tindakan kerajaan untuk bekerjasama dengan KWSP menyokong nilai ringgit ini telah menimbulkan kerisauan dalam kalangan pencarum. Sekiranya dana KWSP di luar negara telah terus dibawa masuk untuk menyokong ringgit, apakah kerajaan melihat tindakan ini akan memberi kesan kepada usaha KWSP untuk mencari pelaburan yang lebih baik di luar negara? Adakah tindakan tersebut akan memberi kesan kepada pendapatan KWSP dan seterusnya memberi kesan kepada kadar dividen KWSP? Tuan Yang Di-Pertua, dalam tahun 2023, ekspor negara menurun untuk 10 bulan berturut-turut bermula bulan Mac hingga Disember. Kali terakhir ekspor negara menurun lebih 10 bulan adalah sekitar 15 tahun yang lalu. Dalam data perdagangan Malaysia untuk bulan Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan semalam, ekspor negara selepas menunjukkan peningkatan pada bulan Januari 2024, ekspor negara semalam untuk bulan Februari sekali lagi menurun. Ramai ingat bila dah Januari menunjuk peningkatan, maka trend itu akan berterusan. Tapi data semalam menunjukkan ekspor negara lebih rendah berbanding bulan Februari 2023. Jadi soalan saya, apakah usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan ekspor negara terus berdaya saing dalam pasaran global? Kerana kita tahu penurunan ekspor ini akan memberi kesan besar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, kita dapat lihat bahawa lebihan dagangan bagi bulan Februari 2024 telah merosot sebanyak 44% berbanding Februari 2023.
trend penurunan lebihan dagangan ini akan terus memberi tekanan kepada current account balance negara yang telah pun mencapai tahap terendah sejak krisis ekonomi 1997 pada suku keempat tahun 2023. Melihat trend semasa... Berjaya ringkas. Ya. Okey, apa yang kita berjaya tadi, ekspor menurun, currency menurun, defisit makin teruk. Jadi apakah menunjukkan bahawa kerajaan ini telah gagal mengurus kewangan negara? Terima kasih. Itu tanda-tanda, simptom-simptom yang disebut tadi. Ya, saya teruskan. Melihat trend semasa, soalan saya, apakah kemungkinan untuk current account balance menjadi negatif dalam tahun 2024 ini? Apakah kemungkinan berlakunya twin deficit pada tahun 2024? Jika berlaku, apakah kesannya kepada negara? Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh sedikit tentang perolehan pesawat kerajaan. Soalan saya, apakah benar kerajaan melalui unit kerjasama awam swasta UKAS sedang dalam proses untuk melaksanakan perolehan helikopter secara pukal melalui kaedah sewaan untuk agensi-agensi kerajaan yang ada aset helikopter? Sekiranya benar, apakah benar bahawa anggaran belanjawan keseluruhan cadangan ini adalah berjumlah lebih 16 bilion ringgit untuk tempoh sewaan selama 15 tahun? Jika benar, berapakah nilai sebenar pasaran semasa bagi setiap helikopter yang dibeli jika dibeli secara terus dan bukannya sewaan selama 15 tahun? Seterusnya, adakah benar hanya satu syarikat sahaja yang akan memonopoli konsesi selama 15 tahun tersebut? Seterusnya, Tuan Tan Sri Yang Dipertua, topik terakhir saya adalah berkaitan dengan cabang tenaga hijau Petronas Jentari Sdn Bhd yang melantik syarikat SolarVest Energy untuk memasang sistem kuasa solar di lebih 300 stesen Petronas di seluruh negara. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia menyatakan kekesalan mereka apabila Petronas hanya memanggil 3 syarikat untuk membuat tawaran itu tanpa mengundang mana-mana syarikat Bumiputra untuk turut serta. Soalan saya, berapakah jumlah syarikat Bumiputra yang tersenarai dalam pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari ataupun SEDA? Yang kedua, apakah Jentari melaksanakan tender terbuka untuk projek tersebut? Jika tidak, jika dilaksanakan secara tender terhad, berapakah syarikat yang dipanggil dan apakah benar memang tidak ada syarikat Bumiputra yang dipanggil? Dan Petronas menyatakan bahawa penilaian dibuat berdasarkan merit. Bagus, saya setuju penilaian yang dibuat itu berdasarkan merit. Namun begitu, kita bercakap tentang pemasangan solar di stesen minyak. Ini bukan nak buat roket. Setakat mana sangat merit yang digunakan dalam konteks itu dan apakah tidak ada langsung syarikat Bumiputra yang layak untuk tujuan tersebut. Kerana apa? Kerana kita bercakap tentang ekonomi Bumiputra. Kita mahu syarikat Bumiputra turut berdaya saing dalam ekonomi masa hadapan dalam konteks ini tenaga hijau. Jadi sebab itu saya mohon penjelasan kerajaan berkaitan dengan perkara ini. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Baik, seterusnya saya jemput Rasa. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker atas peluang yang diberikan kepada saya untuk